Saya mungkin ni sedikit tambahan ataupun Datuk mungkin nak tambah lagi ke. Kalau kita lihat kepada keadaan kebanyakan masyarakat kita pada hari ini yang kurang ilmu ataupun kurang rajin, kurang masanya akibat kekangan pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat kesesuaian selawat ni sebagai salah satu kaedah pembinaan masyarakat ataupun pembinaan insan yang ada nilai kasih sayang? Saya sebelum nak pergi ke situ, saya nak kena landing dulu. Supaya kapal terbang tu dia landing dengan betul. Selawat ni ibadah. Bukan kita tiba-tiba fikir kita nak selawat. Dia adalah ibadah. Maksudnya kerana ada nas Quran tadi dan juga kerana ada petunjuk Nabi SAW bagaimana untuk kita berselawat. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah dan juga hadis Abu Humaid As-Sa'idi, juga riwayat Abu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain ni riwayat, sama ada dalam Musnad Ahmad Al-Bukhari dan juga Muslim, Musnad Ahmad dan selainnya. Sahabat, kebanyakan riwayat menunjukkan yang sama. Sahabat bertanya pada Nabi, kaifa nusalli alaika, ataupun kaifa as-salatu alaika, bagaimana kami nak selawat kepadamu, bagaimana kami nak selawat kepadamu. Jadi Nabi SAW yang ajar bagaimana kita nak berselawat kepada Nabi SAW. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, Nabi SAW, juga hadis Abu Mas'ud, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Dalam sebahagian riwayat selepas yang pertama tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi, Nabi ajak kepada dia, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Ini adalah lafaz-lafaz yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Saya nak berkempen pasal zaman sekarang ni ramai orang selawat, ramai orang hantar saya selawat mana saya patut pilih kan. Saya tidak ada komen pada selawat yang lain tu. Kerana ulama kata apa saja sirah selawat, selawatlah. Tetapi tidak akan lebih baik daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Pasal ini soalan dia, bagaimana kami nak berselawat padamu? Cuba kita lihat maknanya. Nabi yang bagi tahu dia macam mana dia nak orang doa kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata doa tu ialah, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat kepada Muhammad, yakni doa kebaikan untuk Muhammad kepada dan kaum keluarga Muhammad seperti mana engkau telah memberikan kebaikan kepada Ibrahim dan kaum keluarga Ibrahim. Itu dia punya ukuran dia. Dan berkatilah Muhammad dan kaum keluarga Muhammad seperti mana engkau telah memberkati Ibrahim dan kaum keluarga Ibrahim. Yang ininya Nabi yang paling, Nabi yang dianggap semua orang ni, Ibrahim adalah qudwah. Walaupun dari segi afdaliyah Nabi yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Ibrahim adalah Nabi Khalilullah, ialah kekasih Allah. Kan? Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa fa inna illa man safiha nafsah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sesiapa yang berpaling daripada agama Nabi Ibrahim, dia adalah orang yang telah membodohkan dirinya. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami telah tabalkan dia di dunia dan di akhirat kelak ia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Artinya selawat kita kepada Nabi, kadarnya yang kita minta Allah kurniakan kepada Nabi seperti Nabi Ibrahim AS. Itu untuk kita tahu.
Jadi inilah selawat kita pada Nabi. Walaupun ada lafaz-lafaz yang orang cadang yang macam lain dan macam-macam lagi, tak apalah, berbagai-bagai pendapat dalam hal itu. Tetapi dia nak tambah apa, itu satu ijtihad yang orang buat. Tetapi saya nak nukil seorang tokoh mazhab Syafi'i yang penting, iaitu Tajuddin As-Subki, anak kepada Taqiyuddin As-Subki, yang semua orang dalam mazhab Syafi'i akan tahu As-Subki. As-Subki telah buat dalam kitabnya, iaitu At-Tabaqatul Kubra, tabaqat yang paling besar, iaitu Tabaqatul Syafi'iyah, tabaqat ulama-ulama Syafi'iyah. Dia sebut di dalam kitab dia kata, sami'tu abi rahimahullah yaqul, aku mendengar bapakku rahimahullah menyebut. Bapaknya ialah Taqiyuddin As-Subki. Ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata, ahsanu ma salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kifiyah, sebaik-baik salawat kepada Nabi ialah kifiat ini. Kifiat yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bapa dia kata, waqala man ata biha faqad salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam biyaqinin. Sesiapa yang mendatangkan lafaz ini, lafaz yang macam dengan hadis ni, dia benar-benar telah selawat kepada Nabi dengan yakin. Wa kana lahu jazaa al-warid fi ahaditsis salati biyaqin. Maka adalah baginya itu pahala seperti yang disebut di dalam hadis-hadis selawat dengan yakin. Yang ni siapa yang selawat macam Nabi bagi tahu ni, ganjaran dia yakinlah seperti mana yang Nabi bagi tahu. Kemudian dia kata wa kullu man jaa bi lafdhin ghairiha fa huwa min ityanihi bis salatil matlubati fi syakkin li'annahum qalu kaifa nusalli alayka qala qulu kadza wa kadza. Dia kata ada pun orang yang berselawat dengan lafaz yang selain daripada yang Nabi bagi tahu ini, iaitu mereka ini mendatangkan untuk selawat itu dengan satu lafaz, selawat yang dituntut dengan lafaz yang syak. Syak ni boleh jadi okey, boleh jadi diterima, tapi dia tidak seyakin seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Kenapa kata dia? Kerana mereka itu, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka yang kata, kaifa nusalli alaika, dalam hadis-hadis itu, bagaimana kami nak berselawat padamu. Kemudian Nabi kata, waqal, qulu kadza wa kadza, kamu kata begini dan begini. Jadi kata Taqiyuddin Tajuddin As-Subki dalam Tabaqatul Syafi'iyah, tabaqat ulama-ulama Syafi'iyah, dia kata ini adalah the best untuk kita selawat pada Nabi dengan sirah yang diajar. Hak yang lain tu macam-macam orang nama selawat itu dan ini, orang selalu bagi tahu, terpulang pada mereka. Tapi kalau tanya saya bersama dengan Tajuddin Subki, hak mana Nabi ajar is the best. Hak lain tu saya tak petikailah. Mereka ada macam-macam sirah-sirah yang datang. Itu yang di-create ataupun yang diwujudkan oleh orang-orang kemudian. Tapi yang warid daripada Nabi SAW, inilah yang mana yang disebut dalam hadis. Itu dulu landasan dia, supaya kita tahu apabila saya berselawat, saya bukan saja berselawat kepada Nabi, saya berselawat seperti yang Nabi ajar kepada saya. Macam tu dia. It is very important dalam following the teaching of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mengikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, kita tak salahkan, katalah kata habis tu kalau kita selawat yang lain tu tak diterima kan Sayyidina wa Maulana, saya pun sebut juga. It's okay. Tanda kita Khaliluna, Habibuna, Abu Hurairah pun kata qala Khalili, kata Khalili kekasih pun, it's okay. Tetapi untuk kata dia itu better than what Nabi SAW telah ajar, sukarlah. Kerana mestilah yang Nabi is the best. Mesti the best. So kita tak apa, bukan nak pergi kepada situ, tapi saya nak bagi landasan itu. Apabila kita faham landasan itu, kita kena mengetahui. Selawat ni is not because of the word itself. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ataupun sebagai orang tasayyud, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Hatta Ibn Bas dia kata la ba'as, tidak mengapa lah itu. Ya kalau tapi yang the best ialah hak Nabi sebut. Tapi tak apalah.
ia bukan lafaz tu yang ada power, maka kau untuk kerana lafaz tu maka bagi power pada rahmat Allah lah yang memberikan kurniaan kepadanya. Macam kita lah apabila kita sebut ayat kursi, bukan ayat kursi tu yang power, tetapi rahmat Allah yang ada pada orang yang membaca ayat kursi itu di atas keyakinan dan keimanan kita pada ayat berkenaan. Demikianlah ayat-ayat yang lain, kita baca surah-surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas dan seumpamanya. Maka kita hendaklah tahu apabila kita berselawat kepada Nabi, apabila daripada selawat itulah yang lahir daripada perasaan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lahir daripada lambaian kita terhadap titah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang lahir daripada cinta kepada agama dan orang yang membawa agama, of course, kan, macam kata Qais kan, marartu bi diari Laila, aku lalu di perkampungan Laila, wa amastu zal jidara wa ma hubbu dari syaraf qalbi walakin hubba man sakana diyar. Di dalam syair, aku lalu di perkampungan Laila, aku pegang dinding-dindingnya, bukan kerana cintakan dinding itu yang merindukan hatiku, tapi cintakan kepada orang yang tinggal di dalamnya. Itulah cinta. Kerana agama itu dibina di atas cinta. Semua yang ada dalam agama ni ialah cinta, hubb wal khudu', cinta dan taat. Orang yang taat kepada Allah, orang yang melakukan tanpa cinta, ia tidak memberikan apa makna. Orang yang salat kepada Allah dengan waktu ataupun puasa ataupun melakukan dakwah, tapi tidak kerana cinta dia kepada agama, ia tidak memberi makna kepadanya. Kerana agama itu cinta. Sebab itu Nabi SAW, hatta akuna ahabba ila, sehingga aku lebih dikasihi. Hubbullah wa rasul, hubbullah wa rasul, yuhibbullah wa rasul, cintakan Allah dan Rasul. Semua cinta, agama di atas cinta. Agama di atas cinta. Maka apabila seseorang itu berselawat di atas cinta dia kepada Rasulullah SAW, cinta yang lahir daripada kerana Rasulullah lah bashar, insan yang telah membawa, yang ditabalkan menjadi Rasul, yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Risalah Allah Islam itulah yang paling kita perlukan dalam kehidupan ini. Dan berselawat kepada Rasulullah itu tanda menghargai kurniaan Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Kamu ingat aku ingat kamu, kata Allah. Kan kamu bersyukur padaku, jangan kamu kufur. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, cukup kalau dengan sepatah ayat ni untuk kita melakukan segala zikir termasuk selawat lah. Kamu ingat aku ingat kamu. Hanya kamu sebut aku sebut kamu. Kalau Allah sebut kita, kalau Allah ingat kita, besar maknanya. Kita kalau jumpa ni dalam manusia kan, jumpa satu orang besar, tiba-tiba sebut nama kita. Yang di Petua Agung, kita orang kampung, tiba-tiba sebut nama kita. Oh, kita buat potongan sebutan dia setengah minit tu. Padahal tak ada apa pun, sama-sama makhluk je kita ni. Tapi kalau Allah menyebut kita, mengingati kita, ia sesuatu yang besar. Maka demikianlah makna selawat. Walaupun kalau bukan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, berapa? Satu ya, Allahumma salli ala berapa? 200. Bukan itu. Bukan itu, tapi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang terbit daripada suatu perasaan kecintaan kepada Nabi yang membawa agama yang besar. Dan membanyakkan selawat itu, ia bukan menghubungkan saja kita dengan Nabi, bahkan ia yang paling utama menghubungkan kita dengan zat yang mengutuskan Nabi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika itulah mafhum selawat yang kita faham, selawat itu mempunyai fadilat yang besar dan kesan yang besar di dalam kehidupan setiap orang. Dia akan melihat keajaiban demi keajaiban kesan selawat. Kurniaan demi kurniaan. Sama dengan apabila kita beristighfar dengan istighfar yang banyak. 1000, 2000 kali. Bukan soal jumlah itu. Tapi soal hati yang begitu tulus. Hati yang begitu pasrah ketika menyebut astaghfirullahaladzim. Rabbi ghafirli. Tuhan ampunkanlah aku. Dan inilah makna yang sepatutnya kita semua cuba hayati apabila kita melakukan apa-apa amalan agama. Sebab itu balik kepada jalan salaf. Balik kepada jalan para sahabat radhiyallahu anhu. Balik kepada contoh teladan para tabi'in. Dia are the best example. Mereka adalah contoh yang terbaik di dalam pelaksanaan hukum hakam dan penghayatan agama ini.